PDM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Ahad, 8 Mei 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Acara terjun raih 2 pingat emas pertama negara. Aidilfitri diraih bersama, bukti keluarga Malaysia akrab. Kita mulakan berita gembira buat negara dari Hanoi. Malaysia berjaya merangkul 2 pingat emas menerusi acara terjun di Sukan Si Hanoi sebentar tadi. Seperti diramal, atlet terjun Nur Dabita Sabri berjaya merangkul pingat emas pertama selepas mengungguli saingan acara 1 meter papan anjal individu wanita. Manakala gandingan Chiu Yi Wei Oi Ziliang dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki berjaya merangkul pingat emas kedua negara. Penerjun Nur Dabita nyata sukar digugat apabila mengumpul keseluruhan 290.45 mata dalam aksi di Pusat Akuatik Maidin. Dan bagi pasangan penerjun Chiu Yi Wei Oi Ziliang pula berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada edisi 2019 di Filipina dengan mengumpul 395.79 mata dalam 6 terjunan. Perincian lanjut dalam segmen sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin penganjuran Majlis Rumah Terbuka boleh mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga Malaysia selain lebih mengenali budaya pelbagai kaum. Keluarga Malaysia juga disaran agar meraihkan semua perayaan di bawah satu bumbung perpaduan. Itulah keistimewaan Malaysia sebenarnya sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, kerana walau apa pun perayaan, ianya akan diraihkan secara bersama oleh semua kaum di negara kita. Tak kiralah sama ada Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, termasuk juga di Gawai, Keamatan dan sebagainya. Beliau menjelaskannya selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan Jemaah Menteri di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri 2022 di Seri Perdana Putrajaya. Keberangkatan tiba Seri Paduka kira-kira 11.30 pagi disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Al-Sultan Abdullah kemudiannya diiringi ke bilik santapan khas untuk bersantap juadah tradisi ala desa. Usai bersantap, Seri Paduka berkenan berangkat ke kemah utama di Laman Sari untuk beramah mesra dengan rakyat. Majlis dengan tema Raya Keluarga Malaysia, Syawal diraih, nikmat disyukuri merupakan rumah terbuka pertama dihoskan Datuk Seri Ismail Sabri selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 20 Ogos 2021. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan Jemaah Menteri mendapat sambutan luar biasa. Lebih 100,000 pengunjung direkodkan telah hadir setakat pukul 4 petang. Pengunjung mula beratur di pintu masuk Kompleks Seri Perdana Putrajaya seawal pukul 7 pagi lagi. 3 laluan termasuk 1 laluan dihaskan buat warga emas, orang kurang upaya OKU dan ibu mengandung disediakan. SOP okeylah sebab saya pun sebab saya datang pukul 9 lebih, tapi sebab saya ada istimewa lah. Sebab saya ada kad OKU. That's why dia cepatlah bagi saya masuk. Kalau tak sampai sekarang pun belum masuk lagi. Oh, makanan memang sedap.
macam-macam. Lepas tu beratur pun tak panjang, senang je nak dapat queue, kejap je lepas tu dah dapat. Lepas tu hari ni memang meriah sangat, SOP pun terjaga. Dari Melaka. Sebab kita dah 2 tahun tak beraya dengan PKP. Jadi bila PM buat rumah terbuka macam ni, so kita datanglah. Kita eratkan silaturahim. Lepas tu anak-anak semua masih lagi cuti sekolah, so kita datang bawa lah, enjoy. Kita dah lama tak raya, so ini adalah rumah terbuka PM selepas 2 tahun. So kita dijangkakan seramai 70,000 ke 50,000 orang. So sangat meriah lah, apa yang saya nampak sangat meriah. Ramai yang dapat rasa balik raya tu, suasana raya tu dapat dirasa balik. Ramai yang datang dengan keluarga, bawa anak-anak, dapat rasa makan yang sedap-sedap, dapat duit raya lagi. So diorang lebih excited lah saya nampak. Sementara itu, Perdana Menteri berpuas hati dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard oleh rakyat Malaysia sepanjang musim perayaan. Ini susulan kawalan kendiri masih lagi diutamakan walaupun kelonggaran telah diberikan. Saya gembira melihat orang ramai yang hadir walaupun mulai daripada 1 Mei penggunaan topeng muka tidak lagi menjadi kemestian yang menjadi kesalahan kalau berada di tempat terbuka seperti ini. Tapi saya lihat masih ramai yang membuat kawalan kendiri kerana masih ramai yang memakai topeng muka, pelitup muka walaupun kelonggaran telah diberi. Ini merupakan satu tindakan yang bijak kerana walaupun kita diberi kebebasan, tapi untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga masih terletak kepada kita. Datuk Seri Ismail Sabri juga turut mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang masih melaksanakan kawalan kendiri bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengingatkan seluruh keluarga Malaysia untuk menghargai segala jasa dan pengorbanan ibu sempena sambutan Hari Ibu hari ini. Malah pengorbanan ibu sangat tinggi dalam mencorak kehidupan anak supaya menjadi insan yang berguna. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu yang berada di seluruh negara dan di mana saja berada, kerana tanpa ibu siapalah kita. Ibulah yang membentuk kita menjadi seperti yang kita ada hari ini. Terima kasih kepada semua ibu yang berada di Malaysia dan seluruh di mana saja berada. Sesungguhnya jika dihamparkan seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini sekalipun tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan. Pengorbanan ibu tiada tolok banding. Kasih ibu selamanya. Kita ikuti laporan disediakan Adliah Habibullah. Adik sayang mama. Mak saya bayar selalu jaga saya. Selamat Hari Ibu, Mi sayang Umi. Selamat Hari Ibu dan selamat Hari Raya kepada semua warga Malaysia. Happy Mother's Day to all the ibu bapa, to all the ibu in Malaysia. Happy Mother's Day. Thank you for all your contribution and pengorbanan. Menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu bukan sesuatu yang mudah. Namun, seorang ibu pasti akan melakukan yang terbaik buat keluarganya. Jadi sebagai satu tempat, Allah nak menyampaikan rahmat kepada anak-anak kita dan Allah berikan anugerah hadiah terbaik untuk anak-anak kita. So kita sangat bersyukur jadi ibu dan bersyukur mempunyai ibu, dan siapa yang jadi ibu sekarang terus niat nak jadi ibu yang baik. Tapi bila kita sudah dewasa, kita pula menyambung tanggungjawab tersebut. Jadi kita pula perlu jaga mereka lah sebagai anak-anak. Jadi ini ialah kitaran hidup dan saya rasa banyak anak-anak yang juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang manis seperti ini, yang sempena Hari Ibu ini kita ingati semulalah jasa baik mereka. Ingat kenangan lama macam mana mak ayah saya membesarkan saya, bersusah payah untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya
sepenuhnya tanpa berbelah bagi walaupun saya dilahirkan cacat. InsyaAllah. Nah, jika seorang anak itu diberikan kasih sayang sepenuhnya, tak berbelah bagi, tidak mustahil cacat pun boleh berjaya. Pada semua rakyat Malaysia di luar sana, sayangi ibu kita. Di mana-mana saja mereka berada walaupun telah meninggal dunia, kita masih tetap boleh mendoakan mereka. Kejayaan kita pastinya dengan restu ibu kita, insya-Allah. Pengorbanan seorang ibu tidak terhitung, menjadi tulang belakang kekuatan keluarga. Hargailah dan sayangi mereka seadanya, kerana ibu tiada galang gantinya. Tidak kira apa pun gelarannya, mama, ibu, umi mahupun bonda, anda figurah hebat, ratu hati kami. Terima kasih kerana membawa kami ke dunia dan melihat yang terbaik dalam diri kami. Selamat Hari Ibu. Kasih ibu selamanya. Adlia Habibullah, Berita RTM. Assalamualaikum penonton di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita-wanita, anak-anak yang di luar sana. Hargailah ibu anda ketika dia masih ada. Jangan esok menyesal tak berguna. Bersama dengan RTM. Ya mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Aidilfitri kali ini kita sambut dalam suasana yang lebih meriah berbanding dengan tahun sebelumnya. Semoga Aidilfitri kali ini membawa sinar kebahagiaan kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Aliran trafik di lebuh raya utama menghala ke ibu kota mulai sesak berikutan pertambahan jumlah kenderaan sejak petang tadi. Ini susulan warga kota mula pulang ke rumah masing-masing selepas bercuti di kampung halaman sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ya, dan untuk mengetahui perinciannya, kita terus langsung bersama Firdaus Mokhtar di Persada Plus, Subang. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai Faris Izzat Syarudin dan juga Hazel Desmond di Studio Angkasa Puri. Saya kini berada di Persada Plus Subang melaporkan perkembangan terkini trafik lebuh raya yang menghala ke ibu negara. Di masa yang sama, ketika ini insentif tol percuma yang diumumkan kerajaan masih lagi berlangsung dan akan berakhir 11.59 malam ini. Ketika ini aliran trafik tinggi setakat 7 malam di laluan berikut arah selatan, Gurun ke Sungai Petani Selatan sejauh 14.9 km masih terkawal dan berjalan lancar. Bidur ke Sungkai sepanjang 15.9 km trafik tinggi dan terkawal. Arah utara, Padas Linggi Port Dickson sejauh 12.4 km dan kenderaan banyak bergerak perlahan dan terkawal. Untuk perkembangan terkini lebih lanjut bersama dengan Ketua Kesemenangan Operasi Plus Tuan Muhammad Yusof Abdul Aziz di sini. Baik Tuan, terima kasih bersama dengan kami di RTM. Baik, mengenai berapa juta kenderaan melalui lebuh raya Kenderaan Plus sepanjang insentif tol percuma berakhir pada malam ini Tuan. Baik, daripada rekod kami semalam kami pun telah merekodkan kenderaan sebanyak 1.86 juta trafik yang telah melalui lebuh raya Plus untuk semalam. Dan pada hari ini pada pagi ini kita daripada pagi lagi sebenarnya hingga ke petang ini kami telah merekodkan sebanyak 1.23 juta kenderaan yang melalui lebuh raya sepanjang hari ini. Dan saya jangkakan kenderaan ini akan berterusan hingga sepanjang malam ini hingga ke akhirnya tol percuma tengah malam ini. Selain itu Tuan, mengenai sepanjang Aidilfitri ini, adakah berlaku kemalangan yang dilaporkan? Baik, secara average sebenarnya terdapat kemalangan kecil lah sepanjang musim perayaan ini. Kami mempunyai lebih kurang 40 kemalangan sehari secara average sebenarnya, tapi tidak melibatkan kenderaan besar ataupun kemalangan yang besar lah. Alhamdulillah tidak terlalu mengganggu perjalanan kelancaran trafik kami sepanjang musim perayaan.
saya suka mengambil kesempatan sebenarnya untuk memberi sedikit nasihat kepada mereka yang ingin menikmati Kadatul Percuma pada malam ini. Sila pastikan Kadatul Percuma akan berakhir pada pukul 11.59 malam ini, dan barang siapa yang nak menikmatinya mestilah keluar sebelum pukul 11.59 di mana-mana Plaza Tol terdekat sebelum mereka sampai ke destinasi masing-masing, ya. Dan itu akan mereka akan menikmati Kadatul Percuma untuk hari ini. Baik, terima kasih kepada Tuan Muhammad Yusof Abdul Aziz. Selamat Raya Aidilfitri, maaf zahir batin daripada kami. Dan itu saja perkembangan terkini yang dapat dikongsikan. Kembali pada rakan setugas di Lela Kadir di Tol Gombak seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus di Persada Plus. Baiklah, saya kini masih lagi berada di Plaza Tol Gombak bagi meninjau keadaan trafik di sini sempena perayaan Aidilfitri ini. Baiklah, jika anda boleh lihat di sini, di belakang saya ini keadaan lebuh raya di sini agak sesak, iaitu dari Gombak menghala ke Kuala Lumpur, ibu kota, ya. Ini didorong oleh pertambahan kenderaan di beberapa kawasan, iaitu di Karak menghala ke Bentong, dari Lentang menghala ke Bukit Tinggi. Sebenarnya pertambahan trafik ini boleh saya katakan waktu kemuncak bermula dari 10 pagi hingga 12 tengah hari ini. Berikutan orang ramai membuat perjalanan mereka pada awal pagi, dan pertambahan kenderaan berlaku ketika waktu ini. Dan untuk sesi petang pula, saya boleh katakan dari pukul 3 petang sudah pun berlaku pertambahan kenderaan, iaitu trafik mula perlahan. Kemuncaknya pada pukul 5 petang tadi, ya, iaitu dari Karak ke Bentong, Lentang ke Bukit Tinggi, manakala di Tol Plaza Gombak arah barat bercantum di MRR2 berikutan pertambahan trafik, ya. Dan manakala menurut Aneh Berhad LPT2 kedua-dua arah nampaknya lancar. Ini berikutan orang ramai telah pun mula pulang ke kampung halaman masing-masing bermula pada 29 April lagi, dan untuk pulang ke sini pula telah bermula dari 3 hari bulan Mei ini, memandangkan esok merupakan hari bekerja, iaitu pada 9 Mei, dan antara faktor pendorong kesesakan pada hari ini juga adalah berikutan hari ini merupakan hari terakhir tol percuma yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan pada tempoh hari berikutan perayaan Aidilfitri, ya. Dan juga apa yang saya dimaklumkan oleh pihak Aneh Berhad, walau bagaimanapun trafik sesak, pertambahan kenderaan berlaku, namun masih terkawal. Di RNR juga masih lagi terkawal. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Walau bagaimanapun ada juga masalah-masalah teknikal kenderaan berlaku di bahu-bahu jalan. Walau bagaimanapun pihak Aneh Berhad pantas menghantar pasukan-pasukan peronda bagi memastikan kelancaran perjalanan, bagi memastikan tiada kesesakan berlaku di sepanjang jalan, ya. Dan menurut Aneh Berhad juga dijangkakan pada malam ini, pada pukul 8 malam ini sehingga 10 malam nanti, masih ada lagi pihak yang akan melakukan perjalanan dari kampung halaman menuju ke ibu kota. Berikutan mahu melakukan perjalanan pada waktu malam. Walau bagaimanapun anda dinasihatkan pada yang ingin membuat perjalanan pada malam ini nanti, anda dinasihatkan untuk mengisi dulu minyak kenderaan anda sebelum masuk ke lebuh raya bagi memastikan tiada kesesakan berlaku di kawasan-kawasan RNR. Dan juga info tambahan juga mengenai kesesakan tol, iaitu di Plaza Tol Bentong, ya, iaitu bergerak perlahan di sebelum dan juga selepas Plaza Tol, yang juga dijangkakan pada 10 malam nanti terus sahaja masih lagi akan berlaku kesesakan pada malam ini bagi yang membuat perjalanan malam nanti. Baiklah, itu saja yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini di kawasan ini. Kita bersama pula dengan rakan tugas saya Rufina di RNR Sungai Buloh. Silakan Rufina. Baik, terima kasih Delaila. Saya berada di restoran Jejanta Sungai Buloh sejak pukul 4 petang tadi. Sepanjang pemerhatian saya, kawasan RNR ini tidak sesak dan keadaannya masih terkawal. Pasukan rela ditugaskan sehingga pukul 10 malam ini untuk melancarkan pengurusan tempat letak kereta pengguna. Kebersihan tandas, surau dan meja makan turut dipastikan bagi keselesaan pengguna yang pulang dari kampung halaman setelah 2 tahun tidak dapat merayakan hari raya di kampung halamannya. Bersama-sama saya ketika ini Encik Badrul yang menuju ke Damansara hari ini. Bagaimana perjalanan Encik sempena Aidilfitri tahun ini dengan tol percuma? Alhamdulillah, terima kasih, syukur sebab
saya pergi dan balik saya selamat tiba ya. Boleh dikatakan selamat sebab saya sikit lagi nak capai Damansara. Ini sekarang di RN Sungai Buloh. Saya dari kampung saya iaitu Kampung Cetok Pasir Mas, Kelantan. Saya terus menuju ke Gua Musang, lodging dan juga ke Cameron Highland dan terus saya ke Simpang Pulai dan terus berjalanan ke, insya-Allah saya akan sampai ke Damansara sedikit masa lagi. Dan juga saya pun mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak kerajaan dan juga pihak Lebuhraya, terutamanya pihak PLUS yang saya gunakan kerana telah memberi kesempatan untuk tol percuma. Ya, kita dapat tol percuma. Sebenarnya saya tak percaya dapat tol percuma. Tapi memang lebih kurang 70 atau 80 ringgit saya telah mendapat jimatkan wang saya dan saya dapat gunakan wang tersebut untuk kegunaan lain seperti lebihkan sedekah, lebihkan beraya kepada budak-budak ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada pihak kerajaan kerana memberi peluang untuk tol percuma sehingga jam 12 malam ini. Betul tak ya? Sehingga jam 12 malam ini. Terima kasih. Adakah Encik menggunakan aplikasi PLUS untuk rancang perjalanan hari ini? Of course, saya gunakan aplikasi PLUS ni. Seperti you nampak di sini kan, saya gunakan aplikasi PLUS. Di mana di sini saya dapat update, saya dapat tengok CCTV perjalanan dan tadi pun saya ada menggunakannya. Saya rehat sekejap jika saya tengok CCTV iaitu di sekitar Slim River di kawasan RNR rawat dan rehat. Saya tengok kalau keadaan terlampau padat, saya cuba delaykan sikit saya punya perjalanan dengan berehat selama yang mungkin di tempat yang sepatutnya. Jadi saya rasa dengan aplikasi ini memang berguna sebab saya telah installnya pada 2 hari sebelum raya itu hari. Terima kasih. Adakah Encik menggunakan peluang cuti ini untuk melancong ke mana-mana? Okey, sebenarnya raya ni terkejut. Tapi kita ada cuti panjang disebabkan raya hari Isnin. So, saya gunakan peluang selepas raya. Contohnya saya daripada kampung, saya di Pasir Mas. Saya raya sampai hari Khamis. So, saya terus menuju ke Dabung. Okay, saya stay kat Dabung sekejap. Dabung sekarang sedang famous ya. Okay. Dan saya berhenti di Cameron Highland untuk 1 malam. Dan saya bersama family. Memang menarik sebab kita ada masa lagi. Dan memang menarik, berbagai tempat yang menarik kita boleh melawati dari masa. Dan semalam saya stay dekat Cameron Highland dan hari ini saya turun daripada Cameron Highland ikut Simpang Pulai. So memang menarik, terutamanya untuk percutian dalam jangka masa yang agak singkat. So saya rasa kepada anda semua, saya rasa boleh rancangkan perjalanan anda sebab sehingga jam 12 malam nanti betul percuma. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, yang pastinya cuti raya kali ini memberi peluang kepada ramai untuk melancong bersama tersayang. Setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kita kembali ke Wisma Berita bersama Faris dan Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Rufina atas perkembangan itu tadi. Apapun itulah antara maklumat yang mungkin berguna kepada mereka yang terkandas dalam kesesakan lalu lintas, mereka yang ingin pulang ke ibu negara ketika ini. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Firdaus dan juga Dilaila. Baik, laporan ekonomi menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Meluaskan peluang bagi hubungan dua hala dalam inisiatif amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta daya tahan rantaian bekalan. Itu antara fokus misi perdagangan dan pelaburan ke Amerika Syarikat bermula esok hingga 18 Mei ini. Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang akan mengetuai misi itu dijadual mengadakan mesyuarat dua hala yang akan mengetengahkan keupayaan dan kapasiti negara dalam sektor strategik. Mesyuarat akan diadakan bersama Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Gina M. Raimondo dan Wakil Perdagangan Negara berkenaan Catherine Tai.
Perjanjian kerjasama bagi memperkukuh kolaborasi dalam rantaian bekalan semikonduktor turut bakal ditandatangani. Misi berkenaan merangkumi lawatan ke fasiliti dan mesyuarat perniagaan bersama syarikat terkemuka Amerika serta pelabur berpotensi dalam sektor bernilai tinggi. Tahun lalu, Amerika Syarikat merupakan rakan dagang dan destinasi ekspor ketiga terbesar negara, terutama bagi produk elektrik, elektronik dan getah. Pandemik COVID-19 menyaksikan populariti pesat industri e-dagang dengan kemunculan pelbagai platform belian dalam talian. Prestasi lebih baik itu bagaimanapun bukan penghalang pusat beli belah fizikal meneruskan saingan dan kekal relevan. Laporan Nur Laila Muhammad Nur. Walaupun aktiviti pembelian dalam talian secara puratanya berkembang sebanyak 18.4% pada tahun lepas, seperti mana menurut Bank Negara Malaysia, ianya tidak menghalang pengguna untuk kembali membeli belah secara fizikal. Lonjakan lebih 120% pengunjung ke pusat beli belah fizikal dicatatkan pada fasa peralihan ke endemik. Kalau untuk kita bandingkan, memang dalam tahun 2 tahun ini memang ramai orang dah selesa dengan e-dagang. Tapi sejurus semua sektor ekonomi dah dibuka, kita dapati yang bahawa pengunjung pun suka datang balik kepada shopping mall. So menurut yang jangkaan kami, untuk bulan lepas, untuk bulan raya sebelum raya itu, kita telah nampak kunjungan lebih lagi pesat kalau dibandingkan sebelum pre-pandemic. So kalau dibandingkan kalau April 2019 dengan April 2022, kunjungan lebih mantap lah dari ada lebih kurang 120% normality. Bagi memastikan perniagaan terus berkembang, terutamanya dalam situasi luar jangka seperti pandemik ini, inisiatif serta bantuan keuangan ditawarkan kepada penyewa premis perniagaan konservatif. Untuk Sunway Malls, yang kebanyakan yang penyewa kami masih bersama dengan kami. So, okupansi kami pada setakat ini lebih kurang 96%. Maksudnya kalau you pergilah tengok dalam Sunway Malls ni, tak ada banyak kedai yang tutup. So, yang kebanyakan mereka masih bersama kami. Untuk memastikan momentum pemulihan industri pusat beli belah, aplikasi e-dagang yang diperkenalkan akan terus beroperasi seiring dengan memperkukuh aktiviti perniagaan secara fizikal. Sektor peruncitan kembali rancak selaras fasa peralihan ke endemik. Membeli belah secara fizikal masih lagi menjadi pilihan pengguna. Ini sekaligus merangsang pemulihan sektor peruncitan khususnya PMKS. Nur Laila Muhammad Nur, Berita RTM. Untunglah orang yang masih lagi ada ibu di sisi mereka. Ibu saya telah meninggal dunia. Apapun kasih ibu membawa ke syurga. Saya Ustaz Haryanto Rizal Rahman ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu di luar sana. Ya Mama. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya?
ampun dan maaf bapa. Itu kata-kata akhir seorang lelaki orang kurang upaya OKU sebelum dia ditemui maut dalam kebakaran di sebuah rumah di apartmen Desa Bayan, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Mayat mangsa berusia 18 tahun itu ditemukan dalam keadaan 80% rentung. Ada minta ampun, minta maaf saya. Boleh minta maaf kat pakcik lah. Saya biasa sebelum dia tidak minta ampun, minta maaf, dia sayang apa. Dia kasi dia sayang bapak. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Muhammad Hafizal Timaradin berkata, pasukan penyelamat tiba di tempat kejadian pada pukul 9.06 pagi selepas menerima panggilan. Dan juga membuat padaman, kita dapati terdapat seorang mangsa lelaki dewasa OKU telah meninggal dunia, yang mana keadaan mangsa hampir 80% terbakar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Lebih 26,150 saman dikeluarkan dalam Ops Selamat 18 di Johor sejak 29 April hingga semalam. Ia melibatkan 6 jenis kesalahan dengan saman tertinggi dikeluarkan bagi kesalahan had laju, iaitu sebanyak 23,434 saman. Antara kesalahan lain adalah melanggar lampu isyarat, memotong barisan dan menggunakan lorong kecemasan. Kemalangan bagi negeri Johor adalah 2,110 sehingga 7 hari bulan 5 yang melibatkan 18 kes kemalangan maut. Daripada 18 kes kemalangan maut tersebut, 14 melibatkan penunggang motosikal, manakala 4 lagi kes melibatkan pemandu dan penumpang kenderaan. Dan terdapat 21 kes melibatkan kecederaan parah dan 26 kes melibatkan kecederaan ringan. Selain itu, 2,045 kes lagi melibatkan kerosakan kenderaan. Ops Selamat 18 tamat hari ini melibatkan penugasan seramai 627 pegawai dan anggota sepanjang 10 hari operasi. Baik, selanjutnya untuk pengemas sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul Islam. Syairul, teruskan perinciannya. Baik. Nur Dabitah sumbang emas pertama negara di Hanoi. Skuad uber negara tidak mampu atasi Denmark. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Bagi edisi Sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan Sukan SEA ke-31 di Vietnam. Persembahan cemerlang atlet terjun negara Nur Dabitah Sabri dalam saingan final acara 1 meter papan anjal individu wanita menghadiahkan Malaysia pingat emas pertama di Pusat Akuatik Mai Ding. Ia juga adalah acara yang menawarkan pingat emas pertama sebelum upacara pembukaan rasmi yang dijadual berlangsung Khamis ini. Nur Dabitah yang telah memenangi 4 pingat emas sepanjang penyertaannya di Tamasya Sukan Dwi tahunan itu berjaya menambah koleksi emasnya sepanjang mengumpul 290.45 mata dalam 5 terjunan. Lebih membanggakan, Malaysia berjaya menamatkan saingan itu dengan kedudukan podium 1-2 selepas atlet muda Kembelin Bong Kian Ping berjaya merangkul pingat perak dengan kutipan 230. Pingat gangsa dimenangi atlet tuan rumah Ngo Puong Mai yang mengutip 224 mata. Dalam pada itu, Nur Dabitah berpeluang merangkul pingat emas ke-6-nya apabila bakal bergandingan dengan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Winong dalam acara 10 meter platform seirama Rabu ini di venue sama.
Pasangan penerjun Chiu Yiwei Yu Ziliang juga tidak berdepan masalah menghadiahkan pingat emas kedua Malaysia di Sukan SEA ke-31 selepas mengungguli final acara 3 meter papan anjal seirama lelaki di Pusat Akuatik Maiding. Kejayaan itu menyaksikan Yiwei Ziliang berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada edisi 2019 di Filipina. Pada saingan hari ini, gandingan negara berjaya mengumpul 395.79 mata dalam 6 terjunan untuk mengatasi pasangan tuan rumah Nguyen Tung Duong Puong Dean yang terpaksa berpuas hati dengan perak selepas mengutip 305.64 mata. Tiada pemenang pingat gangsa apabila hanya 2 negara bertanding dalam acara itu. Pingat emas dimenangi Yiwei Ziliang adalah emas kedua Malaysia dalam tamasya sukan dui tahunan itu berikutan kejayaan penerjun Nur Dapita Sabri merangkul emas acara 1 meter papan anjal individu wanita pada satu lagi final hari ini. Esok Ziliang akan meneruskan cabaran kem terjun negara apabila bakal turun beraksi dalam acara 1 meter papan anjal individu lelaki di venue sama. Baik di Bangkok pula, skuad Piala Ubin Negara terpaksa tunduk kepada pasukan Denmark di Impact Arena. Malaysia tewas 3-2 dalam perlawanan pertama kumpulan C. Pemain persorangan pertama negara AS Kisona terpaksa akur tewas kepada pemain Denmark Mia Binfat 21-14, 21-15 dalam masa 35 minit. Namun kedudukan berjaya diikat satu sama apabila pasangan bergu Pelitan M. Tinah menewaskan Maiken Fulgott Sarah Tigesen 19-21, 19-21. Goh Jinwei pula berjaya memberikan satu lagi kemenangan kepada pasukan negara apabila berjaya menundukkan Line Christopherson 12-21, 21-11, 5-21. Bagaimanapun, pasangan Anna Cheng Yik Cheong, Tioh Mei Jing terpaksa tunduk kepada Alexander Boye Emeline Magellan 21-14, 21-10 menjadikan kedudukan terikat 2 sama. Harapan untuk mengutip mata kemenangan diletakkan kepada pemain muda negara Misha Muhammad Khairul. Namun, Misha tidak mampu mengatasi Lan Gunford apabila tewas mudah 21-12, 21-9 membolehkan Denmark mengutip kemenangan pertama mereka. Esok, Malaysia akan turun menentang tuan rumah Thailand bagi perlawanan kedua kumpulan C. Dalam saingan Piala Thomas, skuad negara akan turun untuk aksi pertama kumpulan D menentang England esok. Bola sepak Liga Super, Seri Pahang FC, SPFC mengekalkan rentak kemenangan dengan menewaskan Kuala Lumpur City FC 2-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. SPFC yang sebelum ini melakar 1 kemenangan, 1 seri dan 3 kalah menjadikan KL City FC mangsa terbaharu di ibu kota. Seri Pahang berjaya mendahului pada minit ke-32 hasil jaringan Nur Azam Aziz. Bersambung babak kedua, pelawat sekali lagi menjaringkan gol menerusi sepakan penalti Manuel Hidalgo yang gagal diselamatkan penjaga gol KL City FC, Kevin Mendoza. Namun, KL City FC mendapat gol jago hati minit ke-85 selepas penjaga gawang SPFC Mamadou Samasa gagal menangkap kemas bola yang kemudian disambar Joshua untuk menjadikan kedudukan 1-2 sehingga tamat perlawanan. Selepas ini Seri Pahang akan menentang Sarawak United manakala KL City akan berdepan Penang FC. Di Liga Premier pula, pasukan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 berjaya melonjak ke tangga teratas selepas membenam PTRM FC 5-1 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor. Separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan buntu tanpa sebarang jaringan meskipun PTRM terlihat mempunyai peluang cerah untuk mendahului perlawanan. JDT 2 memecah kebuntuan selepas berhasil membuat jaringan pada babak kedua perlawanan menerusi pemain import Bienvenido Moreyon Maranon pada minit ke-46. Tidak menunggu lama, giliran Muhammad Syamir Kuti Abah pula menanduk masuk bola pada minit ke-55 sekaligus menambah jaringan buat pasukan kendalian Mariano Raul Echeverria itu. Serangan tanpa henti pasukan JDT 2 terus menambah derita PDRM apabila Fernando Rodriguez Ortega menghadiahkan
gol ketiga pada minit ke-66 dan Gabriel Nistelrooy Tamin berselang 2 minit kemudian menjadikan kedudukan 4-0. PDRM yang dilihat tertekan bagaimanapun berjaya melepasi pertahanan dan menjaringkan gol menerusi Martin Adamek pada minit ke-72 sebelum JDT sekali lagi menembusi gawang hasil jaringan Maranon pada minit ke-88. Sementara itu, UiTM FC masih gagal mencipta sebarang kemenangan dalam kancah Liga Premier apabila tewas di tempat sendiri setelah dikalahkan Kuching City FC 0-2. Pasukan pelawat memperoleh gol pada minit ke-24 melalui jaringan Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman. Sedari edisi Sukan 8 Mei 2022 berakhir di sini, saya Syairul Islam Basmullah. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Siasatan terperinci dijalankan Polis Pulau Pinang berhubung rakaman video yang memaparkan sebuah kenderaan diiringi 2 anggota polis trafik. Kejadian yang tular di media sosial sejak semalam itu dilaporkan berlaku di Jalan Bukit Gambir. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya juga telah membuka satu kertas siasatan tata tertib terhadap 2 anggota polis berkenaan. Polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai polis yang melakukan salah laku tersebut. Menerusi klip video itu yang dimuat naik di laman sosial Facebook, kelihatan 2 anggota polis trafik mengiringi kenderaan yang didakwa dipandu seorang anak ahli parlimen. Paparan video itu mendapat kecaman warganet yang tidak berpuas hati dengan individu tersebut. Menggunakan khidmat anggota polis trafik bagi meredah kesesakan jalan raya di Pulau Pinang. Seorang wanita maut selepas terbabit dalam kejadian langgar lari di kilometer 44 Jalan Negeri Alostar Butterworth pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Zaidi Cik Hassan mengesahkan mangsa Zaitun Ismail 49 tahun yang parah maut di lokasi. Mangsa ketika kejadian menunggang motosikal dari arah Gurun ke Bidung sebelum dirempuh secara bertentangan oleh sebuah lori. Tiada lampu jalan di lokasi insiden. Pemandu lori berkenaan bagaimanapun meninggalkan lokasi sejurus insiden. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk siasatan lanjut. Polis kini sedang mengesan pemandu lori dan saksi kejadian bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Kerajaan Kelantan melalui Air Kelantan Sdn Bhd AKSB menyalurkan peruntukan sehingga 11.6 juta ringgit bagi mengatasi masalah air di negeri itu khususnya pada musim perayaan. Ini termasuk menyediakan lori tangki dan tangki statik bagi menampung bekalan air di kawasan terjejas. Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Muhammad Asri Mat Daud dalam satu kenyataan berkata AKSB ketika ini berusaha mengambil langkah drastik bagi meningkatkan tahap bekalan air. Menurut beliau, beberapa projek loji rawatan air telah menunjukkan kemajuan bagi meningkatkan tahap pengeluaran bekalan dan mengatasi kadar kehilangan air tidak terhasil NRW. Selain itu, Pelan Induk AKSB 2021-2030 menyasarkan untuk pengurangan NRW daripada 50% kepada 30%, selain meningkatkan liputan bekalan air daripada 70% kepada 95%. Manakala bagi projek loji rawatan air Kampung Teluk yang telah dibangkitkan, AKSB sedang dalam tindakan menyelesaikan pengeluaran sehingga 30 juta liter sehari dengan syarikat kontraktor yang sedang diuruskan. Hai, salam Syawal. Minggu ini Bidiva masih nak berkongsi mengenai raya. Mood raya masih ada, apatah lagi bila mendengar nyanyian gandingan buat pertama kali Dayang Nur Faiza, Hana Delisha dan Sofia Lana menerusi lagu raya berjudul Raya Terbaik. Nampaknya cukup menjadi. Hampir 5 bulan mendirikan rumah tangga, sambutan raya kali ini tambah meriah buat penyanyi Yoni Boy yang akan beraya di kampung halaman isterinya, Nazirah di Kelantan. Pasti sedap jodoh-jodoh raya di Kelantan tu. Kelantan. Apa yang saya expect untuk berada dekat tempat yang saya belum pernah berada lagi, untuk kenal orang-orang baru, untuk cuba bercakap lah. Kecek. Kita cuba kecek Kelantan. Masih fobia dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara, penyanyi Azlan and the Type Rata menyatakan untuk menyambut 1 Syawal bersederhana dan tiada rumah terbuka. Diakui lebih selesa untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga terdekat sahaja. Saya rasa bila diberi kebebasan macam ni kan, kita boleh berkumpul, saya rasa kita menjaga batas bebas kita lah, supaya yelah, kita tak tahu apa penyakit yang akan datang, COVID-19 ke apa ke kan. Jadi saya rasa kita bebas dalam kesederhanaan lagi bagus lah. Dan saya tak galakkan juga sebenarnya untuk open house ni, sebab kalau kita kata kita dah endemik, betul-betul pure endemik, saya rasa kita tak ada isu dengan face mask lagi. Raya kali ini menjadi episod yang agak suram buat penyanyi dangdut Amalina. Kabarnya perancangan untuk melangsungkan perkahwinan tahun ini terpaksa dibatalkan kerana masing-masing sudah tidak sehaluan. Apapun, kami di Bidiva doakan yang terbaik untuk Alung. Hanya Allah je yang mengetahui. So, kita kena ceria. Kak Long rasanya Kak Long kena mandi bunga. Sebab rasanya, yelah, kawan-kawan pun dah mula seorang dah mendirikan rumah tangga. Jadi, Kak Long dah nampaknya. Tapi tak apa. Jodoh Kak Long tu insya-Allah akan ada. Hampir seminggu kita menyambut Syawal, yang pasti tiada apa boleh menghalang untuk semua pulang beraya di kampung halaman seperti 2 tahun sudah. Bagi Daik Said, peluang untuk pulang beraya di Kelantan tahun ini akan digunakan sebaiknya untuk berjumpa dengan semua ahli keluarga yang ada di sana. Rindu adalah family lah, keluarga, makcik, pakcik kita kan, yang lama tak jumpa, nenek saudara. Kadang-kadang 2 tahun lebih tu kadang orang beranak pinak kan, kadang kita tak kenal. Aku dah ada sepupu saudara lah, aku dah yang ni dah kahwin lah. So antara momen yang paling kita rindu adalah berhimpun dengan keluarga. So benda tu yang saya tak sabar lah untuk raya pada tahun ni. Perkongsian itu tadi menutup tirai Bidiva malam ini. Akhir kata, raikan Syawal sama-sama secara sederhana. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Untuk tahun ni saya amat gembira dapat saya dapat berjumpa dengan family saya dekat kampung, nenek atuk saya dekat kampung. Ya, sebab 2 tahun lepas, 2 tahun kan tak dapat beraya dekat kampung kan. So kali ni insya-Allah harap tak PKP lah. Saya memang berharap sangatlah, saya nak memang balik kampung nak jumpa nenek atuk. Memang saya dah rindu dia orang semua. Untuk saya tahun ni raya saya rasa amat berbangga sekali. Pasal apa saya dapat beraya dengan mak bapak saya, dapat cium tangan dia orang, dapat peluk dia orang. Dah 2 tahun saya tak peluk mak saya tak peluk bapak saya. So tahun ni saya rasa amat berbahagia dan
amat dinanti-nantikan. KBB nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton B-Diva dan jangan lupa jaga SOP walaupun tahun ni baru meriah rasa nak rayakan. Yes, beraya juga, makan juga. Ingat, COVID masih ada dan jaga kesihatan, okey? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Ramadan kepada Viva dan juga seluruh rakyat Malaysia. Raya-raya juga, SOP jangan lupa. Baik saudara, berita perdana edisi 8 Mei 2022 berakhir di sini. Bagi anda yang merancang untuk perjalanan jauh, berhati-hati dan memandu secara berhemah di jalan raya. Terus amalkan kawalan kendiri ketika melakukan aktiviti harian anda terutama di musim perayaan ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam.